Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cikgu dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu tajuk kata nama am dan juga kata nama khas. Baiklah, cikgu nak murid-murid buka buku teks jilid yang pertama. Hari ini kita akan belajar muka surat yang ke-6. Okey, baik. Objektif pengajaran dan pembelajaran kita untuk hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid boleh membina 5 ayat menggunakan kata nama am dan melengkapkan ayat dengan 7 kata nama khas dengan betul. Baik murid-murid, hari ini kamu akan membina 5 ayat. 5 ayat kata nama am, dan kamu juga akan melengkapkan ayat dengan kata nama khas. Okey, baiklah murid-murid, untuk hari ini kamu akan kenal apakah itu kata nama am dan apakah itu kata nama khas. Okey, jom kita belajar sama-sama. Baiklah murid-murid, cikgu ingin kamu membuka buku teks muka surat yang ke-6. Dan pada muka surat yang ke-6 ini kita akan fokuskan kepada kata nama am dan kata nama khas. Okey, dalam muka surat yang ke-6 ini juga kita akan baca tentang kenangan indah semasa bercuti. Sebelum kita membaca apa yang ada pada muka surat yang ke-6 ini, marilah kita melihat info bahasa yang ada pada muka surat 6 ini. Untuk info bahasa ini, dia menerangkan tentang kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, jom kita sama-sama lihat. Okey, baik murid-murid, kita akan baca bersama-sama apakah itu kata nama am dan juga kata nama khas. Baik, kata nama am merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Kata kunci untuk kata nama am ni adalah secara umum. Untuk kata nama khas pula, kata nama khas merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Perbezaan dia antara kata nama am dan kata nama khas adalah kalau kata nama am dia secara umum dan kata nama khas dia secara khusus. Dan untuk kata nama khas juga, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Murid-murid kena tahu, kalau kita jumpa kata nama khas, kita perlu mulakan setiap kata nama khas tu dengan huruf besar. Okey, jom kita lihat contoh yang diberikan. Untuk contoh yang pertama, diberikan contoh benda. Ada perbezaan, iaitu yang pertama untuk kenderaan. Bagi kata nama am untuk kenderaan adalah kereta, dan kata nama khas bagi kenderaan adalah proton saga. Kalau murid lihat, pada proton saga ini, permulaan proton ni dimulakan dengan huruf besar. Sama juga macam saga ini dimulakan dengan huruf besar. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sama juga benda, bangunan. Kata nama am bagi bangunan adalah hospital. Dan kata nama khas bagi bangunan adalah Hospital Putrajaya. Kita dapat lihat sama juga pada kata nama khas bagi bangunan ini dimulakan dengan huruf besar H, dan juga Putrajaya ini dimulakan dengan huruf besar iaitu P. Baik, kita tengok contoh manusia pula. Bagi contoh manusia, kata nama am bagi manusia adalah lelaki dan kata nama khas bagi manusia adalah Ahmad. Kalau Ahmad ni nama orang. Contoh nama, apa-apa sahaja nama
kita mestilah mulakan dengan huruf besar. Okay, kita tengok contoh yang ketiga, iaitu tempat. Bagi tempat pula, kata nama am untuk tempat adalah negeri dan kata nama khas bagi tempat adalah Terengganu. Contoh yang kedua, kata nama am bagi tempat adalah sungai dan kata nama khas bagi tempat adalah Sungai Pahang. Okay, murid boleh lihat contoh yang diberikan ni. Apa sahaja tempat yang diberikan, contoh Terengganu, Selangor, Johor, semua perlulah dimulakan dengan huruf besar kerana semua itu adalah kata nama khas. Okay, kita lihat contoh yang terakhir, iaitu haiwan. Haiwan, kata nama am bagi haiwan adalah harimau dan kata nama khas bagi haiwan adalah sang gajah. Sang gajah ni adalah nama kepada gajah. Kita berikan nama kepada gajah, sang gajah. Jadi ia menjadi kata nama khas. Contoh lain, seperti kalau kita ada kucing, kucing tu adalah kata nama am. Kalau kita beri nama kepada kucing tu, contoh nama yang kita berikan adalah Comel. Maka Comel itu adalah kata nama khas bagi kucing itu. Okey. Cikgu harap murid-murid faham. Kita akan sambung dengan pembelajaran pada hari ini. Okay, baik murid-murid, kita akan baca maklumat yang ada pada surat 6 ini bersama-sama. Kenangan indah semasa bercuti. Nasri membantu Nabila menyiapkan tugasan kenangan indah semasa bercuti yang diberikan oleh guru. Ibu bapa mereka turut memberikan idea. Okay, kalau murid dapat lihat, di bawah ini ada beberapa gambar dan setiap gambar ini diberikan beberapa maklumat. Kita baca gambar yang pertama. Karnival Mesra Proton diadakan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pelbagai kereta dipamerkan seperti Proton R3. Pengunjung boleh bergambar dengan maskot harimau. Maskot itu bernama Sang Rimau. Kita lihat gambar yang kedua. Kota Batu Johor Lama dahulunya ialah benteng pertahanan daripada serangan Portugis. Kota tersebut terletak di puncak bukit di tebing Sungai Johor. Kita lihat gambar yang terakhir. Masjid Sultan Abu Bakar dibina pada tahun 1893. Masjid ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar terletak di pinggir selat, iaitu Selat Tebrau, Johor. Okay, kalau murid dapat lihat, pada setiap maklumat ini terdapat dua warna, iaitu warna yang pertama warna biru dan warna yang kedua adalah warna merah. Kita akan lihat apakah maksud setiap warna-warna itu. Okey, jom. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang pertama. Bagi gambar yang pertama ini terdapat dua juga warna. Warna yang biru mewakili kata nama khas dan bagi warna merah pula mewakili kata nama am. Bagi kata nama khas yang pertama adalah Kuala Pilah. Kuala Pilah ini perlulah dimulakan setiap perkataan itu dengan huruf besar. Okey, bagi yang kedua adalah kereta. Kereta ini adalah kata nama am. Yang ketiga, Proton R3, kata nama khas. Yang keempat, harimau, kata nama am. Dan yang kelima, Sang Rimau, iaitu kata nama khas. Okey, kalau murid dapat lihat, setiap kata nama khas mesti dimulakan dengan huruf besar. Baik, mari kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini sama juga seperti gambar yang pertama. Warna biru mewakili kata nama khas dan warna merah mewakili kata nama am. Untuk yang pertama, iaitu kata nama khas Kota Batu Johor Lama. Yang kedua, kata nama am iaitu benteng.
Yang ketiga, kata nama khas iaitu Portugis. Yang keempat, kata nama am iaitu kota. Kalau kita lihat kata nama am di sini, permulaan dia dimulakan dengan huruf besar. Mengapa? Kerana kota ini berada pada permulaan ayat. Setiap permulaan ayat mestilah dimulakan dengan huruf besar. Tidak kiralah sama ada dia kata nama am ataupun kata nama khas. Setiap permulaan ayat mestilah dimulakan dengan huruf besar. Baik, seterusnya adalah kata nama am iaitu bukit. Dan yang terakhir sekali adalah kata nama khas iaitu Sungai Johor. Bagi gambaran ketiga ini, kita perlu bersama-sama mencari kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, di dalam maklumat ini terdapat beberapa kata nama am dan kata nama khas. Bagi kata nama khas yang pertama adalah Masjid Sultan Abu Bakar. Okey, Masjid Sultan Abu Bakar ini adalah kata nama khas. Okey, yang kedua kita akan lihat kata nama am iaitu masjid. Masjid ini adalah kata nama am. Tetapi masjid ini dimulakan dengan huruf besar kerana ia berada di permulaan ayat. Seterusnya kita akan lihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Maka ini adalah kata nama khas. Okey, seterusnya kita akan lihat Selat. Selat adalah kata nama am. Dan yang terakhir sekali adalah Selat Tebrau Johor. Selat Tebrau Johor ini adalah kata nama khas. Okey. Cikgu harap murid-murid faham untuk perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas. Untuk memperkukuhkan lagi pengetahuan murid-murid, kita akan teruskan dengan aktiviti uji minda. Dalam aktiviti ini, cikgu telah sediakan kepada kamu satu set soalan yang perlu kamu jawab. Okay, untuk set soalan ini, yang kamu perlu buat adalah isi tempat kosong dengan kata yang sesuai. Di dalam kotak ini telah diberikan beberapa contoh jawapan yang terdiri daripada kata nama am dan juga kata nama khas. Okay, kita akan pergi satu persatu soalan yang ada di bawah. Untuk soalan yang pertama, sudah lama saya tidak menjenguk nenek di kampung. Baik, murid-murid, kampung ini adalah kata nama am. Kita lihat untuk soalan yang kedua. Setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga. Okay, bangau ini adalah kata nama am bagi haiwan. Okay, kita lihat soalan yang ketiga. Majalah Solusi akan diterbitkan tidak lama lagi. Okay, solusi ini adalah kata nama khas bagi benda. Okay, dia nama majalah. Seterusnya, nombor 4. Masukkan secubit garam ke dalam masakan itu. Kata ibu. Okay, garam ini adalah kata nama am. Seterusnya, nombor 5. Kakak saya bekas mahasiswi Universiti Malaya. Universiti Malaya ni adalah kata nama khas bagi tempat. Seterusnya, soalan yang ke-6. Tambang bas dari Melaka ke sini ialah RM5. Baik murid-murid, Melaka ini adalah kata nama khas. Seterusnya, nombor 7. Adik sungguh sayang akan comel. Comel ini adalah kata nama khas bagi haiwan. Mungkin dinamakan kucing dia sebagai comel. Okey, nombor 8.
murid-murid diminta berkumpul di dewan. Dewan ini adalah kata nama am. Dan seterusnya nombor 9. Gelas itu jatuh ke lantai lalu pecah. Baik murid-murid, gelas ini adalah kata nama am, tetapi ia perlulah dimulakan dengan huruf besar kerana ia berada di permulaan ayat. Dan yang terakhir adalah abang menghadiahi saya sebuah jam tangan Alba. Alba ini adalah jenama sebuah jam tangan dan ia perlulah ditulis dengan huruf besar kerana ia kata nama khas. Bagi aktiviti uji minda sebentar tadi, Cikgu mahu murid-murid menyalin semula di dalam buku yang telah disediakan. Baik murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, kata nama am merujuk kepada sesuatu secara umum, manakala kata nama khas merujuk kepada sesuatu secara khusus. Baik, sekian sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.